Salam sejahtera dan salam seroku sayang, bersama saya Janet Bennett. Fokus berita malam, sambutan perayaan Hari Kebangsaan Peringkat Negeri Sarawak pada tahun ini menyaksikan bahagian Betong dipilih sebagai tuan rumah penganjuran hari bersejarah itu. Menteri Bertanggungjawab sambutan perayaan kali ini, Datuk Julaihi Narawi memberitahu sambutan bertemakan Keluarga Malaysia Teguh Bersama akan diadakan di Dewan Sukan Tan Sri Datuk Amar Stephen Kalong Lingkan, Betong pada 31 Ogos ini. Sambutan tahun ini ianya akan dimulakan dengan kayuhan basikal, ada pun kita sebut Unity Ride. Jadi flag off akan diadakan di Kompleks Sukan Betong dan akan tamat di Dewan Sukan Tan Sri Datuk Amar Stephen Kalong Lingkan, Betong. Jadi maknanya ini sebelum berbulannya program rasmi pada jam 10 pagi. Kita juga akan mengadakan majlis sambutan Ambang Merdeka pada malam 30 malam. Maknanya menjelang 31 Ogos kita akan adakan majlis Ambang Merdeka untuk memeriahkan lagi suasana di bandar. Beliau berkata demikian dalam sidang media selepas mesyuarat jawatankuasa induk sambutan perayaan Hari Kebangsaan Peringkat Negeri Sarawak 2022 di Kuching pada Khamis. Datuk Julaihi yang juga Menteri Utiliti dan Telekomunikasi Sarawak maklumkan sambutan ini akan dihadiri Tuan Yang Terutama Yang di-Pertuan Negeri Sarawak Tun Pehin Sri Abdul Taib Mahmud serta isteri Toh Puan Datuk Patinggi Ragat Kurti Taib dan Premier Sarawak Datuk Patinggi Tan Sri Dr. Abang Abdul Rahman Zohari Tun Datuk Abang Openg serta isteri Datuk Amar Jumaani Tun Tuanku Bujang. Ujar beliau, sambutan perayaan Hari Kebangsaan ini bagi menyemarakkan rasa cinta masyarakat Malaysia kepada tanah air mereka. Katanya, ia juga bagi menghargai keprihatinan, kesungguhan dan ketabahan warga Malaysia dalam mengharungi cabaran dan dugaan khususnya semasa menghadapi COVID-19 sejak lebih 2 tahun yang lepas. Hadir sama Timbalan Menteri Pemodenan Pertanian dan Pembangunan Wilayah Sarawak II Martin Ben, Residen Bahagian Betong Richard Michael Abu Nawas, Ketua Bahagian Protokol, Istiadat dan Pengurusan Acara Negeri Hamdan Sarbini dan Ketua Pegawai Eksekutif Majlis Seni Sarawak Dayang Mariana Abang Bol Hassan. Laporan seterusnya, Menteri Pendidikan Inovasi dan Pembangunan Bakat Sarawak Datuk Roland Sagawi In merasmikan program pembukaan seminar on Science, Technology and Innovation di Kuching pada Khamis. Dalam ucapannya, beliau berkata, inovasi dapat meningkatkan pembangunan sosio-ekonomi untuk masyarakat dan bangsa. Jelas beliau, kemahiran inovatif ini boleh datang daripada setiap manusia dan bukan sahaja yang mahir dalam bidang berkenaan. We often think that innovation is strictly for the scientists and technologies. On the contrary, many innovations that are utilized by you and I have come from non-technical people. Datuk Roland Sagah menambah, inovatif bukan hanya menghasilkan perkara yang baru, namun ianya mengenai menjadikan perkara lebih baik, lebih praktikal dan berkesan. Dalam pada itu, beliau berharap pembincangan kumpulan dapat menghasilkan rangka kerja yang dapat mempromosikan budaya Sarawak. My wish is for that to come up with a framework where we can promote this culture of innovation and facilitate innovation in Sarawak. Ke perkembangan berikut, Menteri Pembangunan Wanita, Kanak-kanak dan Kesejahteraan Komuniti Sarawak, Datuk Seri Fatimah Abdullah, melahirkan kebimbangan trend penurunan kadar kelahiran di Sarawak. Katanya, berkahwin lewat adalah antara penyumbang penurunan tersebut dan peluang wanita hamil selepas berumur 35 tahun menurun kira-kira 80%. Justru Kerajaan Sarawak katanya akan terus mempegiat usaha membantu pasangan suami isteri meningkatkan kadar kelahiran di Sarawak dengan perkhidmatan Pusat Kesuburan Sunway yang telah ditubuhkan di Kuching. For us di peringkat kerajaan, of course we would like to see birth increase in birth rate, bukan decline in birth rate. We need a big population for Sarawak sebenarnya. Jadi dengan adanya khidmat macam tu, jadi as I said, dulu orang terpaksa pergi ke Kuala Lumpur, ya. And then kalau pergi Kuala Lumpur, masalahnya kita akan memerlukan tempat tinggal.
and then you have to spend on transport, tambang belon, and then land transport di Kuala Lumpurnya bukan sekali aja, because this treatmentnya bukan sekali aja. As you heard tadi, in terms of procedure-nya, it is not a one-off thing. Datang terus, no, it's not like that. Beliau berkata demikian ketika ditemui media selepas mengadakan lawatan ke Pusat Perubatan Tradisional dan Komplementari TCM Sunway dan Pusat Kesuburan Sunway di Kuching pada Khamis. Dalam pada itu, Datuk Seri Fatimah memberitahu kedua-dua pusat tersebut bekerjasama untuk menyediakan perkhidmatan perubatan bersepadu terbaik bagi meningkatkan kadar kehamilan melalui rawatan seperti in vitro fertilization IVF. Untuk rekod, Pusat TCM Sunway menawarkan perkhidmatan yang saling melengkapi dengan membantu secara berperingkat dari penjagaan prakonsepsi, peringkat hamil, penjalanan kehamilan hingga penjagaan perpantang. Dalam perkembangan lain, Menteri Pemodenan Pertanian dan Pembangunan Wilayah Sarawak, Datuk Seri Dr. Stephen Rudi Utom menegaskan situasi demam babi Afrika ASF di Sarawak lebih terkawal berbanding ketika wabak tersebut mula dikesan pada tahun 2021. Ujarnya, keadaan beberapa ladang seperti di Sibu dan Miri kelihatan lebih baik setelah langkah pemusnahan babi dilaksanakan, manakala bekalan daging babi untuk kegunaan domestik masih mencukupi setakat ini. Jelasnya, pada masa ini pula Jabatan Perkhidmatan Veterina Sarawak telah turun padang serta memantau keadaan di Serian setelah menerima laporan daripada warga tempatan berkenaan kemungkinan penularan SAF di kawasan tersebut. Beliau berkata demikian ketika ditemui media pada lawatan ke Tokland Agrotech Company di Kuching pada Rabu. Mengulas lanjut, Datuk Seri Dr. Stephen Rudi berkata, pusat ternakan babi utama untuk aktiviti ekspor di Pasir Putih, Simunjan juga masih bebas daripada ASF dan mempunyai bekalan mencukupi untuk ekspor ke negara Singapura. Beliau dalam pada itu kecewa terhadap tindakan segelintir penternak yang membuang bangkai ke mana-mana lembah setelah proses pemusnahan babi dilaksanakan dan menyeru agar mereka terus patuh kepada prosedur dan standard yang ditetapkan bagi menjamin kebersihan dan keselamatan persekitaran. Dalam perkembangan lain, Ahli Dewan Undangan Negeri Kemenang itu memberitahu Kabinet Negeri telah bersetuju untuk menghulurkan bantuan khususnya kepada penternak yang terjejas akibat operasi pemusnahan babi yang dilaksanakan sejak tahun lepas. Sementara itu, Datuk Seri Dr. Stephen Rudi berkata Kerajaan Sarawak akan menyediakan satu pelan induk untuk membangunkan industri pertanian serta memperkukuhkan sekuriti makanan di negeri ini. Jelasnya, ia merupakan antara usaha meningkatkan lagi imej industri tersebut di Sarawak, terutamanya dalam kalangan golongan muda. Langkah ini katanya akan menarik mereka untuk menceburkan diri dalam bidang pengeluaran makanan sekaligus mampu menjana pendapatan yang lumayan. Adun Kemenang itu menambah usaha ini juga penting kerana golongan muda mempunyai peranan dalam menjamin sekuriti makanan di Sarawak pada masa depan disebabkan mereka lebih celik dan berupaya menggunakan teknologi terkini dalam pertanian pintar. Beliau mengulas lanjut, kerajaan juga akan menyediakan infrastruktur, tanah serta program latihan untuk menggalakkan pelibatan golongan belia dalam industri ini. Tambahnya, di bawah Pelan Strategik Pembangunan Pasca COVID-19 PCDS 2030, kementeriannya menyasarkan setiap keluarga tani mampu menjana pendapatan sebanyak RM6,000 sebulan menjelang tahun 2030. Seterusnya, Lembaga Amanah Kebajikan Masjid Negeri Sarawak LAKMNS telah merasmikan gazebo mesra alam bertempat di Tanah Perkuburan Semeriang TPS pada Khamis. Menurut Ketua Pegawai Eksekutif LAKMNS, Datuk Abang Abdul Wahab Abang Julai, pembinaan gazebo ini merupakan salah satu inisiatif program pengindahan landscape TPS yang bertujuan memberikan kemudahan dan keselesaan kepada pengunjung. Jadi kita baru siap buat ni dalam fasa pertama dan ingin saya kongsikan dengan tuan-tuan dan puan-puan bahawa kos pembinaan yang ni adalah RM60,000. Jadi kita ada 3 lagi nak dibuat dalam fasa 2 nanti. Jadi di sinilah kita mohon pada siapa-siapa di luar sana dan juga boleh jadi syarikat-syarikat yang ingin untuk menyumbang harga RM60,000 satu, RM90,000 itu dia ada dua paling. Ditemui media selepas merasmikan gazebo mesra alam pada Khamis, Datuk Abang Abdul Wahab berkata selain sebagai inisiatif pengindahan landscape, pembinaan kemudahan ini juga sebahagian daripada inisiatif pelestarian alam sekitar LAKMNS di mana ia menggunakan teknologi solar untuk menjana pencahayaan pada waktu malam sekaligus dapat mengurangkan penggunaan sumber elektrik.
Tambah pula reka bentuk bumbungnya yang membolehkan air hujan ditadah ke dalam tangki di dalam struktur gazebo ini boleh digunakan untuk kemudahan para pengunjung seperti menyiram tanaman, mencuci dan sebagainya. Beralih ke perkembangan sukan, seramai 12 atlet sukan pencak silat dari Persatuan Rumpun Silat Sarawak RSS Wilayah Kuching yang bakal beraksi dalam Tamasya Sukan Malaysia SUKMA ke-20 di Kuala Lumpur September depan berlepas ke Jakarta, Indonesia bersama 2 orang jurulatih pada Rabu. Setiausaha RSS Jordan Iskandar Samsudin berkata, kesemua atlet melibatkan 8 pesilat lelaki dan 4 Srikandi itu akan menjalani latihan intensif di Padepokan Indonesia selama 40 hari bagi meningkatkan tahap ketangkasan, menambah kemahiran seni silat di samping memastikan stamina dan kekuatan fizikal atlet-atlet terus berada pada tahap optimal. Kita mengadakan pemilihan berdasarkan pertandingan yang telah diadakan. Bagi mereka yang terpilih, mereka akan dihantar ke Pusat Cemerlang dan Elit Rumpun Silat Sarawak di Sarike. Kontinjen Sarawak akan diketuai oleh Datuk Haji Muhammad Yusna bin Matali selaku Timbalan Presiden Rumpun Silat Sarawak. Beliau berkata demikian kepada media setelah selesai menyempurnakan simbolik penyerahan bendera Malaysia dan Sarawak kepada atlet-atlet di lapangan terbang antarabangsa Kuching. Sementara itu, Ahli Jawatankuasa RSS Wilayah Kuching, Syahrul Othman, turut berkongsi mengenai beberapa perancangan yang akan dianjurkan oleh RSS pada masa akan datang. Kita akan mengadakan Kuching Cross Game yang akan berlangsung di Kastam Matang, dan pemilihan secara kemenangan akan dipilih untuk mewakili Piala Presiden yang akan berlangsung pada bulan September nanti di Sibu. So, selepas itu kita juga akan mengadakan Piala Premier Cup pada bulan 12. Sementara itu, rata-rata atlet yang ditemu bual teruja dan bersedia untuk berlatih sekaligus memanfaatkan sebaiknya peluang serta sokongan yang diberi oleh kerajaan agar dapat memperolehi kemenangan buat Sarawak. Kami ingin mengucapkan ribuan terima kasih kepada kerajaan negeri yang banyak memberi sokongan kepada tim kami orang. Untuk kami orang pergi dengan menyediakan 100% fizikal dan mental kami orang untuk mengekspos permainan baru kami orang, kekuatan baru, job skill yang di-training kami orang di Jakarta Open. Kami sedang bersiap sedia untuk pergi bertempur di Indonesia, Padepokan Indonesia. Doakan kami orang semua berjaya di sini kelak. Good luck untuk kami orang semua. Persiapan orang kali itu daripada segi mental, fizikal, semua dalam keadaan bersedia dan ambil ilmu lebih di sini. Persiapan awal untuk ke SUKMA lah. Semua akan cuba pula yang terbaik lah, insyaAllah. Sekian edisi malam bersama saya, Janet Bennett. Berita lebih lanjut boleh didapati di semua platform media sosial UKAS termasuk portal ukas.sarawak.gov.my dan UKAS Channel di YouTube. #menyebang fakta, salam UKAS.